Salam sejahtera Malaysia sekali lagi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa beza kes Daim Zainuddin kalau dia dipenjarakan? Apa beza kes Daim Zainuddin dengan kes Anwar Ibrahim? Jadi cerita dengan kawan-kawan, sedang saja beza dia, mereka kata. Sebab ada saya buat undian baru-baru ini tentang patutkah kalau Daim Zainuddin didapati bersalah, patutkah gelaran tun dia itu ditarik balik. Dan 97% bersetuju bahawa Daim Zainuddin punya gelaran tun itu patut untuk ditarik balik sekiranya dia didapati bersalah. Jadi adalah seorang mamat ni, seorang mamat yang hebat. Bolehlah cakap hebat sebab dia fikir dia hebat sangatlah. Tapi taklah hebat mana pun. Dia cakap begini, dulu Anwar Ibrahim masuk penjara tak kena tarik pun Datuk Seri kah, Datuk dia kah, apakah? Jadi apa beza antara Anwar dengan Daim Zainuddin? Kalau Daim Zainuddin kena tangkap, kena penjara, kenapa patut untuk ditarik balik dia punya gelaran tun? Jadi beza dia nombor satu, beza di antara jenayah itu, kalaulah dilihat begitulah, beza dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak curi duit negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak curi duit negara, dia tidak sakau duit rakyat, dia tidak menyebabkan negara, dia tidak menyebabkan negara rugi, dia tidak menyebabkan negara dalam hutang. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia cuba untuk selamatkan negara Malaysia daripada berhutang. Datuk Seri Anwar Ibrahim mau selamatkan negara Malaysia daripada hancur kerana ketamakan pada manusia-manusia yang gelojoh, yang tamak, yang tak pandai berpuas hati dengan kekayaan yang sudah ada waktu itu. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kena penjara pun bukan pasal dia curi duit rakyat, dia curi duit negara, dia curi dana negara. Tidak, dia bukan kena penjara pasal itu, tahu. Jadi kalaulah Daim Zainuddin didapati bersalah, dia didapati bersalah kerana apa yang sedang disiasat oleh SPRM sekarang ini, yang sudah disahkan oleh Azam Baki, ialah Daim Zainuddin sedang disiasat kerana rasuah, pengumpulan wang haram, dan mungkin ada beberapa lagi lah. Dan harta dia sudah disita pun. Itu bukti dia bahawa memang terdapat kes untuk disiasat, kes yang berkenaan dengan wang negara, dana negara. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin dia tak kena tarik balik sebab dia tak merugikan negara, dia tak buat negara rugi, dia tak buat rakyat rugi. Tapi yang ambil duit negara kerana pengumpulan wang haram kah, penyelewengan kah, salah guna kuasa kah, itu memang patutlah. Lepas tu orang tanya juga, habis kenapa si Najib Razak tidak kena tarik balik? Jangan lupa, Najib Razak sudah ada 2 gelaran dia yang sudah dibatalkan, tau. Mana bilang tiada? Adalah Najib Razak punya gelaran di beberapa buah negeri telah dibatalkan pun. Jadi kenapa? Sebab Najib Razak punya kesalahan ialah kesalahan yang berkenaan dengan kerugian kepada negara Malaysia. Kerana berkenaan dengan dana negara, kewangan negara, kerugian kepada negara Malaysia. Jadi sebab itu ada gelaran Najib Razak yang dibatalkan,
ditarik balik. Jadi itulah beza dia lah. Banyak lagi beza yang lain, tapi satu itu pun dah cukup. Satu itu pun sudah cukup untuk budak-budak tadika faham bahawa kesalahan yang dibuat oleh Anwar itu tidak melibatkan kerugian kepada duit bayar cukai, tidak. Tapi kalau orang yang mencuri duit negara pula itu menyebabkan kerugian lah. Dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat tahun baru 2023. Kalau memandu hati-hati, pastikan tangan dua-dua di steering kereta. Jangan terlalu rapat dengan kereta orang lain. Pakai tali keselamatan dan pastikan cukup rehat sebelum memandu. Jangan tidur lewat. Nanti dah cukup tidur. Bagus kalau ada bini di sebelah, boleh kasih bangun kau. Kalau tiada, dengan nadi suara rakyat, kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tahun baru. Okay, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita ada lebih kurang 30 jam lagi untuk menyambut tahun baru 2024. Okey, baru sebentar tadi saya ada post satu undian secara terbuka. Saya ada post satu undian secara terbuka. Soalannya mudah, ringkas dan boleh dipahami. Sama ada orang tua, budak kecil, budak tadika, budak universiti kah, nenek-nenek, makcik-makcik, pakcik-pakcik, datin-datin, siapa lagi ya, sista-sista, berada-berada, semua boleh faham lah soalan tu. Soalan dia mudah saja. Soalan dia ialah, sekiranya Daim Zainuddin didapati bersalah, sekiranya didapati bersalah dengan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pengubahan wang haram. Itulah maksud dia lah. Sekiranya Daim Zainuddin didapati bersalah, soalannya ialah, patutkah gelaran Tun Daim Zainuddin itu ditarik balik? Setelah hampir 1 jam, hampir 1 jam saja sebenarnya, tak lama pun, daripada undian secara terbuka ini saya buka di laman community untuk channel The Twin TV ini. Tak lama pun sebenarnya, hanya lebih kurang 1 jam. Terima kasih lah saya ucapkan kepada lebih kurang 790. Kalau saya tak silap tadi saya tengok exact amount is 797, around 800 lah. Around 800 viewer memberikan undian. Dan amat mengejutkan, 97% daripada 800 orang itu, 97%. Wah, banyak tu. 97% itu lebih kurang dalam, kalau 800 orang mungkin hanya ada 13 orang sajalah yang mungkin lah yang tidak setuju. Jadi yang setuju mengatakan gelaran Tun Daim itu patut ditarik balik sekiranya dia didapati bersalah, ialah 97%. Makna kata, daripada majoriti 800 orang tu, atas je lah 800 orang itu, memang amat bersetuju sekiranya penjenayah-penjenayah yang sakau wang negara, yang menyebabkan negara rakyat kerugian wang dana, patut untuk diberi pengajaran. Bukan hanya Daim Zainuddin sebenarnya, tapi siapa sajalah, siapa saja penjenayah-penjenayah di Malaysia yang menunggang kuasa, yang menggunakan kuasa semata-mata untuk memperkayakan diri tanpa ada rasa bersalah, termasuklah terlalu terlalu tamak,
perlu untuk diberi pengajaran. Apa-apapun itu pandangan manusia saja, pandangan orang. Tapi Malaysia ada undang-undang. Sama ada patut atau tidak untuk ditarik balik, itu hanya pendapat kita. Yang selebihnya, yang paling perlu untuk memberikan keputusan adalah Undang-Undang Negara Malaysia dan kepada individu-individu yang telah mengaruniakan gelaran tersebut. Jadi kalau perlu untuk ditarik balik kata yang telah mengaruniakan gelaran tersebut, maka bolehlah. Tapi kalau tidak, ini jadi pendapat sejalah. Tidak salah untuk kita berbincang-bincang, kan? Tidak salah, dan tidak salah untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Apapun, semoga anda semua diberkati oleh Tuhan sempena menyambut tahun 2024. Jaga kesihatan. Semoga anda terus diberkati dengan kekayaan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Okey, jangan terlampau menginum. Bahaya kalau menginum sambil memandu, nanti eksidin. Bagus kalau kamu saja eksidin, kalau orang lain pun eksidin, lagi bahaya. Masih berhentilah menginum terlampau, tidak guna juga. Tapi kalau mau juga, terserah diri sendiri. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekali lagi daripada saya, The Twin TV, admin The Twin TV, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita jumpa lagi, bye bye.